إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ayat ke-28 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Maksudnya, bagaimanakah kamu sepatutnya kufur kepada Allah sedangkan sebelum itu kamu ni mati, lalu dia ialah yang menghidupkan kamu, kemudian dia akan matikan kamu semula dan kemudian akan menghidupkan kamu semula, kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi ayat ni adalah satu mesej yang begitu jelas dikemukakan kepada manusia, khususnya kepada golongan kafirun. Bagaimana kamu kufur pada Allah SWT? Kufur ni maknanya ingkar. Ingkar ni kerana manusia menggunakan akal lantaran dia merasakan dirinya mampu untuk mengingkari sesuatu perkara itu. Contoh, kalau kita dari sudut mantik, kita gambarkan bahawa kita menyebut satu perkara yang akal tak boleh nak terima. Akal ni sedangkan peranannya sangat terbatas. Akal ni mudah untuk ditipu. Kalau kita berada dalam kereta api sebagai contohnya, kereta api sebelah bergerak, kita rasa kita bergerak. Kita ambil sebatang pensel contohnya, masukkan dalam bekas lut sinar, air yang jernih, maka kita lihat di tepi pensel ini bengkok, padahal dia lurus. Jadi akal ni diumpamakan, kata Syekh Ali Abdul Halim Mahmud daripada Imam Ghazali rahimahullah, mereka ni merupakan ahli tasawuf yang terkemuka, yang saleh, bahawa akal ni peranan dia macam bila ombak itu, badai datang menghentam kapal dan kapal mempecah karam, maka mereka yang berada dalam lautan ini terpaksa menggunakan sepihan kayu untuk menyelamatkan diri. Sampai mana sepihan kayu ini dapat selamatkan diri mereka? Mesti datang bantuan, kalau tidak mesti akan dimakan oleh ikan. Nah, nampaknya nyawa berada di hujung tanduk kalau dalam keadaan seperti itu. Setakat mana dia boleh bertahan? Dia tak akan lama boleh bertahan. Jadi demikian juga akal, bila ia tak dapat berfungsi dalam setengah keadaan yang memerlukan kepada bimbingan, maka datangnya wahyu. Tetapi orang-orang kafir ini menggunakan akal dia untuk menidakkan, menolak dan juga mengingkari segala perintah yang mereka tak nampak manfaat dekatnya itu. Kalau nak menjalin hubungan lelaki perempuan, apa pula masalahnya? Biarlah kedua-duanya suka, sama suka. Contohnya, ini pandangan orang kafir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mengetahui, ilmu Allah maha luas mengatasi segala sesuatu, maka Allah telah mengetahui bahawasanya perkara ini akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Hubungan suami isteri menjadi renggang, anak-anak luar nikah yang begitu banyak, kemudian hilangnya kepercayaan satu sama lain, dan bila melibatkan perkara ini membawa kepada pembunuhan, kerana manusia ini punya sifat ego, manusia punya sifat cemburu. Bagaimana boleh seorang lelaki membiarkan barangkali isterinya dizinai oleh lelaki yang lain? Maka Allah SWT mengharamkan benda-benda yang manusia tak nampak manfaatnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila ayat ini Allah gambarkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, bagaimana kamu nak ingkar pada Allah padahal masa dulu kamu mati. Ini merupakan satu majaz. Dari sudut bahasa Arab dia panggil majaz kerana asal manusia ini tiada. Kita asalnya tiada. Pagi Jumaat dibacakan surah Al-Insan itu, hal ata al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, bahawa manusia tahu tak satu masa dahulu dia tidak pernah dikenali oleh sesiapa pun. Kata umur tuan-tuan 25, maknanya sebelum 25 tahun yang lalu tidak ada insan yang bernama sekian-sekian-sekian. Jadi Allah SWT nak memberitahu kepada kita, dulu kita tak dikenali langsung. Barangkali
Kalaulah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita tidak lahir, walaupun air mani seorang lelaki itu dicurahkan ke dalam rahim seseorang perempuan, tetapi tidak berlaku persenyawaan, maka tiadalah insan tersebut. Barangkali dia akan keluar bersama dengan air-air kotoran yang dibuang yang lain. Maka itu yang sifatkan Allah SWT. Manusia ni satu masa dahulu mereka tiada tu matilah, tidak pernah dikenali oleh sesiapa pun. Lalu Allah hidupkan, fa ahyakum, lalu Allah beri pada kamu kehidupan. Summa yumitukum, dan kemudian dia akan matikan kamu. Kematian adalah satu benda yang pasti. Kita pun tidak tahu apakah selepas ini, berapa hari lagi, berapa saat lagi, berapa minit lagi, kita pun tidak tahu. Summa yumitukum, dia akan matikan kamu. Summa yuhyikum, nanti pastinya kamu akan dihidupkan balik semula. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia perlu, bagaimana kamu boleh ingkar pada Allah sedangkan nyawa kamu bukan dalam genggaman kamu. Kamu tidak tahu pun akhirnya bagaimana. Kalau kita berjumpa dengan doktor, katalah kerana satu penyakit, maka kita merelai apa saja doktor ni buat pada kita. Betul kan? Biar aja doktor cadang ubat ini, bagi suntikan itu. Boleh lawan? Tak boleh lawan. Kerana kita menyangkakan, dan biasanya betul, sangkaan itu betul, seseorang doktor ni tentulah tahu apa yang dibuat olehnya. Maka demikian juga bila kamu berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha berkuasa ini mengetahui asal usul kamu, ke mana kamu nak pergi, apa yang baik untuk kamu, apa yang buruk untuk kamu. Sepatutnya kamu tidak ingkar kepadanya. Maka inilah yang Allah SWT kaitkan dengan ayat yang sebelum. Sifat manusia ni suka mengingkari. Dia bertanya, kenapa pula nyamuk, kenapa tak binatang yang lain, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa kena taat. Maka Allah SWT menggambarkan, kau ini dalam ketetapan aku, engkau pun tidak tahu bagaimana engkau akan mati selepas ini, dan engkau pun tidak tahu bilakah aku akan panggil kamu untuk seruan kebangkitan balik semula. Jadi bila menyedari hakikat ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, maka sepatutnya kita mempasrahkan diri kepada Allah SWT. Kita rasa kelemahan diri kita, kita rasa, ya Allah, memanglah engkau ni Maha berkuasa atas segala sesuatu yang telah engkau tetapkan. Walaupun negara maju sekalipun, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mereka tak boleh nak tentukan bila mereka nak mati, apa yang akan berlaku selepas itu. Tak boleh. Siapa sahaja kena menerima hakikat dan fakta ini, bahawa nyawa kamu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Kita boleh mengikhtiarkan, tetapi yang menentukanlah Dia. Justru hendaklah sepatutnya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dan kematian ini dibawakan kerana ia berlaku setiap hari di depan kita. Orang meninggal dunia, anak baru dilahirkan, kadang-kadang baru dilahirkan sebulan tak sampai meninggal dunia pula. Jadi ini adalah fenomena yang dapat kita saksikan setiap hari. Sepatutnya menimbulkan rasa insaf dalam diri kita. Ya, insyaAllah kita akan lihat pada ayat berikutnya kaitan perkara ini dengan alam yang Allah jadikan, segala macam nikmat yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.